بنا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca surah Al-Kahf ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Hari ini kita baca selawat Anwar, selawat cahaya. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin
المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار والترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار والترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم أما بعد فيا عباد الله sahabat-sahabat ukhuwah yang dirahmati Allah yang saya kasihi yang baginda sallallahu alaihi wasallam ridui berbahagialah kita kerana dilahirkan dalam Islam berpagi-pagi dalam keadaan Islam asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita berpagi-pagian dengan agama Islam di atas fitrah kelahiran kita orang Islam dengan kalimah yang besar yakni kalimah la ilaha illallah dan kita ikut di atas satu jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang teragung, nikmat yang paling agung yang Allah bagi dekat kita, kita lahir dalam fitratul Islam. Alhamdulillah. Syukur ya Allah atas nikmat yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Engkau pilih kami, Engkau jemput kami untuk majlis-majlis yang diberkati, mana-mana tempat yang Engkau redai, yang menjadi tempat himpunan para malaikat. Engkau jemput, Engkau rezekikan kami ya Allah dalam setiap ruang waktu yang telah pun Engkau pinjamkan kepada kami. Redalah setiap perjalanan kami. Tambahkanlah ilmu kepada kami. Kurniakanlah rezeki yang halal kepada kami. Terimalah segala taubat-taubat kami. Amin ya amin ya rabbal alamin. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama iaitu menerusi hadis yang ke-341 muka surat 114. Yang mana insyaAllah kita akan baca. Hadis ni iaitu hadis yang terpencil daripada hadis bab makan Rasulullah. Kita dah pernah baca bab hidangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi suka makan. Yang hadis ni tiba-tiba dia mai duduk kat sini. Namun Imam At-Tirmizi tidak mahu mengubah dia kepada tempat bersama dengan kumpulan hadis yang lain sebab dia mengambil sempena asal kedudukan hadis yang disusun oleh
sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tak mau ubah, maka dia letakkan walaupun hadis yang ke-341. Ada walhal dia sebenarnya hadis 154 tau. Tapi dia tak ubah kan. Kerana dia meraihkan penyusun ataupun muallif ni penyusun lah, penyusun hadis dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi kita yang baru ni tak sedap pandai-pandai nak alih, nak letak tangleh lah nah. Siapa kita nak dibandingkan dengan mereka yang menjadi muhibbullah, kekasih-kekasih Allah. Baik, kita sama-sama baca hadis 341. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Ma'mar an Thabit Bunani wa Asim al-Ahwal an Anas bin Malik anna rajula khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqarraba minhu sarida alaihi dubba qala fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu dubba wa kana yuhibbu dubba qala Thabit fasami'tu Anas fasami'tu Anisa yaqulu fama suni'a li ta'am aqdaru ala an yusna'a fihi dubba illa suni'a. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, satu hari seorang tukang jahit mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menghidangkan kepada baginda bubur yang terdapat labu manis di dalamnya. Baginda mengambil buah labu manis itu kerana baginda memang menyukainya. Thabit menyatakan, aku mendengar Anas berkata, selama mana makanan boleh dicampur dengan labu manis, maka aku sentiasa meminta supaya makanan itu dibuat begini. Hadis berkenaan dengan hidangan Nabi SAW ataupun yang disebut di sini termasuk di dalam sifat tawaduk baginda SAW menyukai kepada makanan-makanan yang murah. Labu di antara makanan yang murah. Kalau kata tanam dia mudah hidup. Tabuk saja biji dia akan tumbuh lah. Cuma orang tak berapa suka sebab dia akan ambil satu ruang yang besar untuk dia melebarkan dia punya menjelak tu pokok dia. Sampai merata baru dia naik buah. Buah dia pula pemurah nah. Banyak dia akan naik nah. Kadang-kadang tersembunyi. Kita elok-elok dah nak cabut pokok dia, jumpa lah berketul-ketul. Subhanallah. Dan itu di antara makanan yang murah, mudah ditanam. Tak payah jaga elok-elok pun tak apa. Pemeliharaan yang dijaga terus oleh Allah kerana mengambil sempena keberkatan, kesukaan baginda SAW. Baik. Kalau ditanya labu manis ni, dalam hadis ni labu yang mana satu? Kalau ni labu kuning. Labu kuning tu. Labu kuning. Yang disebutkan oleh Anas bin Malik ni labu kuning lah. Labu ni macam-macam jenis kan. Ada labu kundong kan. Ada labu ayak yang putih tu. Labu kundong dia pada bahagian lain. Ini yang Nabi suka kutip di dalam masakan ni adalah labu, panggil nama apa? Labu manis ke? Labu kuning tu orang panggil labu manis kot. Labu pun macam-macam jenis labu lah. Di antara menjadi kegemaran baginda SAW. Yang mana diceritakan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik, budak suruhan yang hidup bersama dengan baginda SAW. Seawal usia 6 tahun, dia pergi duduk dengan Nabi Dana. Yang mana dia kata satu hari ada orang jemput kami. Jemput makan ke rumah dia. Makan kenduri lah. Siapa dia yang tukang jemput tu? Seorang tukang jahit. Seorang tukang jahit di bumi Madinah. Mungkinlah dia ada hajat nak buat apa-apa zaman. Atau mungkin dia nak bagi Rasulullah makan. Panggil Rasulullah dengan Anas bin Malik sahaja. Keduanya saja yang dijemput. Kemudian dia kata dia menghidangkan kepada baginda bubur yang terdapat labu manis di dalamnya. Bubuk. Bubuk sini bubuk barli. Bubuk barli yang dicampur dengan labu manis. Dia potong-potong-potong lah kalau kita panggil serawa labu. Dah mungkin lah Wallahualam, tak tahu apa yang baginda makan. Rasa macam nak duduk sekali dalam hidangan.
bersama-sama dalam jamuan makan tu dengan baginda, nak tiru apa baginda makan, nak tiru macam mana baginda duduk, nak tiru macam mana baginda mencapai makanan, nak tiru macam mana baginda menyuap makanan. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Dan baginda mengambil buah labu manis itu. Dia tengok dalam bekas hidangan tu ada labu manis. Dia ambil yang tu dulu. Dia makan yang tu dulu. Sebab yang tu yang paling dia suka. Baginda menyukainya. Kata Anas bin Malik, kerana baginda terlalu menyukainya. Sabit menyatakan, aku mendengar Anas berkata, selama mana makanan boleh dicampur dengan labu manis, maka aku sentiasa meminta supaya makanan itu dibuat begini. Kata Anas bin Malik ni kepada Sabit, setiap makanan-makanan apa juga yang mana yang boleh dicampur dengan labu manis, maka aku akan suruh siapa juga yang buat. Termasuklah di kalangan Ummahatil Mukminin. Itu isteri-isteri baginda SAW yang mana yang memasak hidangan untuk baginda, selalu Anas bin Malik akan pesan. Kalau boleh campur labu, campurlah. Kalau makanan itu sesuai dicampur dengan labu, maka campurlah. Itu yang dipesan oleh Sayyidina Anas bin Malik kerana meraihkan kesukaan baginda SAW. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yuhibbuhu duba. Duba tu maksud dia labu. Yuhibbuhu duba fa inni bi ta'ami aw du'iyya lahu faj'altu atattabi'ahu baina yadayhi bima a'lamu annahu yuhibbuhu. Kata Sayyidina Anas bin Malik, satu hari dia kata kami diajak makan bersama-sama dengan teman yang lain. Aku menemani baginda SAW. Jadi dia kata, baginda sedang menikmati satu hidangan. Begitu asyik. Nabi begitu tekun. Benda dia suka. Kan? Benda Nabi suka. Jadi dia kata, dalam hidangan makanan tu, aku tengok Nabi kutip labu, maka setiap labu yang ada di dalam bekas makanan aku, dia kutip, dia letak kat Rasulullah. Dia susun depan Rasulullah. Jadi dia tahu kata yang ni Nabi suka, dia ambil dia bubuh. Dia ambil dia bubuh. Nabi tanya dia, kamu tak suka ke labu ni? Nabi tanya kepada Anas bin Malik. Apa jawab Anas? Aku juga suka, tapi aku lebih kasih kepada kamu, melebihi kasihku kepada diriku sendiri. Itu kasih sayang seorang sahabat-sahabat kepada Rasulullah. No? Punya sayang lah. Kalau kita, aku pun suka. Kan? Tapi kalau kita tengok seorang ibu yang mengasihi anak dia, dia akan ambil lauk, porsi-porsi tulang, bubuh dalam pinggan anak. Anak dia suka, dia ambil, dia bubuh. Awak dia tak suka, dia suka. Tapi kasih sayang. Begitu besar kasih sayang para sahabat baginda SAW mengenepikan apa yang disukai. Tapi Nabi ni bukan jenis yang zalim, mengambil kesempatan di atas rasa kasih para sahabat. Tak ada lah dia nak ambil, dia nak pulun makan nak seorang-seorang dia. Sebaliknya dia ambil apa yang Anas bin Malik letak di depan dia tu, dia ambil, dia suap pula masuk ke dalam mulut Anas bin Malik. Baiknya Rasulullah ni, itulah menyebabkan kenapa sahabat-sahabat suka bergaul dengan baginda, selesa bergaul dengan baginda. Tidak ada rasa martabat tinggi, tidak ada rasa martabat rendah, tak rasa diri pun dihina, oleh kerana baginda SAW sentiasa melayan semua para sahabat sama rata dengan penuh kasih sayang, tak kira apa pangkat, latar belakang dan sebagainya. Itu kasih sayang Nabi. Dah kata bagi dia makan labu tu, dia pun pakai kutip lah. Yang ni Rasulullah suka bagi kat dia. Kalau bagi kat dia pun dia tak makan seorang. Dia ambil balik labu tu, dia suap pula kepada para sahabat. Okey. Dalam beberapa hadis menceritakan tentang suapan makanan. Teringat dulu. Kita kalau buat majlis, kita akan selalu suap makanan kan? Sama-sama kita, Masya Allah. Sebenarnya apabila kita menyuap makanan, akan gugur dosa-dosa di antara kita melalui celah-celah anak jari. Rindunya. Rindunya kenangan tu. Saya teringat. Saya teringat ketika mana
Sahabat berebut-rebut nak suap makanan. Allah, Allah, Allah. Masih adakah lagi peluang untuk kita bersama-sama? InsyaAllah. Allah alam kembali pada Allah nak. Tetap redha dengan segala ketentuan Allah kepada kita. Dan kata Rasulullah, apabila kamu menyuap makanan ke dalam mulut sahabat kamu, maka akan gugurlah dosa-dosa kamu dengannya melalui celah-celah anak jari ketika mana suapan itu disuap. Allah pemurah. Allah Maha Pemurah di atas setiap tindakan yang kita buat kerana Allah, maka sentiasa diberi ganjaran pahalanya insya-Allah taala. Dan kata Zaid bin Sabit lagi kata Zaid bin Sabit lagi ni dalam hadis lain yang mana dia kata ketika mana aku duduk bersama baginda sallallahu alaihi wasallam, ada labu dah terhidang di depan. Nabi memandang kepada labu. Kemudian sahabat-sahabat bertanya, kenapa tak dijamah lagi? Katanya, Abu Bakar tak masuk lagi. Bila Abu Bakar masuk, silakan, kata Abu Bakar. Dia tunggu. Ada lagi yang belum sampai. Jemputan-jemputan belum sampai. Nabi tak makan selagi semua sahabat tak mai. Walaupun dia suka, walaupun masing-masing lapang tunggu sampai semua ada. Sebab dia pemakan secara berjemaah. Tunggu semua bagi ada. Ini di antara kenangan-kenangan sahabat dengan Rasulullah yang mana Anas bin Malik apabila menceritakan saat-saat bahagia duduk dengan Nabi SAW, mereka akan sama-sama duduk dan menangis bersama kerana rindukan Nabi SAW. Allah, kita yang tak pernah tengok berindu, apatah lagi sahabat yang hidup sekali, yang bersusah payah, yang berduka lara bersama baginda sekali. Tentulah mereka lebih merindui. Kita tak pernah tengok perindu rindu sangat-sangat. Baik, hadis seterusnya. Haddatsana Abdullah bin Salih qala haddatsana Muawiyah bin Salih an Yahya bin Sa'id an Umrah qalat qila li Aisyah ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. Amrah menyatakan bahawa seseorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, adalah baginda seorang manusia daripada manusia biasa, merendam pakaian, memerah susu kibas dan melayani diri baginda sendiri. Dia bapak nak tanya lah, yang ni hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah selepas baginda sallallahu alaihi wasallam dah wafat. Dia bertanya, Rasulullah ni dia duduk di rumah, dia buat apa? Pada waktu-waktu tertentu kan Rasulullah ni dia ada sepertiga dia dengan ahli keluarga, sepertiga dia dengan diri dia. Di mana 2/3 lagi dia bagi dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang bila ditanya kepada Aisyah, apa dia Rasulullah buat kalau duduk di rumah? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, dia manusia biasa. Rasulullah ni dia manusia biasa. Maksud dia melakukan perkara apa yang dilakukan oleh manusia biasa. Bahkan dia buat lebih lagi. Dia merendam pakaian, dia basuh baju sendiri. Allah. Baiknya suami dia. Dia merendam pakaian, dia perah susu kibas. Susu kibas. Apabila untuk sarapan pagi, dia perah susu sendiri. Dia melayani diri baginda sendiri. Dia buat urusan diri sendiri, dia buat tak ada lah. Dia nak duduk saja tu, mainlah potong kuku dia, mainlah sikat rambut lah, mainlah gosok gigi. Dia tak pernah suruh pun. Sebaliknya, dia menyantuni diri dia sendiri, bahkan dia juga menyantuni diri isteri-isteri yang lain. Ini sifat tawaduk. Tak adalah aku ni khalifah, aku ni rasul. Sekarang hampa kena layan aku dah. Itu yang kata bila dia pergi dari rumah kepada satu rumah, ada apa hari ni kita nak makan?
Tak ada apa ya Rasulullah. Tak apa dia kata. Kita puasa. Dia pergi ke satu rumah ada apa? Tak ada apa, tak ada apa, tak apa. Kita puasa. Tu punya baik tu ajak sama-sama berpuasa. Yang pada ketika tu tak ada apa. Kadang lagi nampak nak buka. Nak buka, nak makan apa. Berpuasa kerana tak ada apa nak makan. Dan nak berbuka tu entah apa lagi. Atas sifat tingginya tawaduk dan tawakal baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda tak pernah berpuasa sampai tak ada benda nak berbuka. Adalah selalu sahabat-sahabat yang hantar. Allah hantar melalui tangan-tangan para sahabat. Itu ketinggian budi tawaduknya baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita masuk kepada satu lagi hadis dah. Hadis berkenaan dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abbas bin Muhammad Ad-Duri qala haddatsana Abdullah bin Yazid Al-Muqri qala haddatsana Laitsu bin Sa'di qala haddatsani Abu Utsman Al-Walid bin Abil Walid an Sulaiman an Kharijah bin Zaid bin Sabit qala dakhala nafarun ala Zaid bin Sabit faqalu lahu haddatsana ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala madza uhaddithukum kuntu jarahu fakana idza nazala alaihi alwahyu ba'atha ilayya fakatabtuhu lahu fakunna idza dzakarna ad-dunya dzakaraha ma'ana wa idza dzakarna al-akhirah dzakaraha ma'ana wa idza dzakarna at-ta'am dzakarahu ma'ana fakullu hadza uhaddithukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Kharijah bin Zaid bin Sabit menyatakan, sekumpulan manusia telah datang kepada Zaid bin Sabit. Lalu mereka berkata, ceritakanlah kepada kami mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid menjawab, apa yang harus aku ceritakan? Aku adalah jiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika wahyu turun, baginda sentiasa memanggilku dan menuliskan wahyu itu untuk baginda. Ketika kami membincangkan tentang persoalan dunia, baginda pun membincangkannya bersama-sama kami. Ketika kami berbincang mengenai persoalan akhirat, baginda pun membicarakannya bersama-sama kami. Begitu juga ketika kami membincangkan mengenai makanan, baginda pun bersama kami membicarakannya. Semua itulah yang boleh aku ceritakan kepada kamu semua tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni hadis nak cerita tentang sifat Rasulullah. Dia boleh masuk. Dan kawan-kawan semua boleh masuk dengan dia. Zaid bin Sabit ni adalah seorang sahabat Rasulullah yang tinggal berjiran. Hampirlah. Rumah dia hampir dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kharijah ni siapa? Kharijah ni bukan lelaki lah. Kharijah ni adalah bukan perempuan. Anak lelaki. Kharijah. Kalau kita dengar bunyi jah belakang tu, perempuan dah tak? Kharijah bin Zaid bin Sabit ini adalah anak lelaki kepada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ni siapa? Zaid bin Sabit ini dia adalah orang Ansar. Dia orang Ansar yang duduk berhampiran dengan rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dia ada satu nama kunyah. Nama kunyah ni maksud nama gelaran bagi dia adalah nama Abu Zaid, digelarkan kepada Zaid ni. Zaid ini di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan 92 hadis. Kesemuanya sahih belaka yang dibawa datang diiktirafkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Zaid dia ini di antara adalah sahabat kecil Rasulullah. Waktu Rasulullah sampai ke bumi Madinah, dia baru umur 11 tahun. Kira dia sahabat kecil lah. Dia bersama-sama dengan Abdullah bin Umar, bersama-sama dengan Abdullah bin Abbas, teman sepermainan bersama dengan Anas bin Malik. Jadi sebab tu mereka di antara sahabat-sahabat yang dapat merangkaikan hadis-hadis yang begitu banyak tentang perilaku sifat baginda
Sallallahu Alaihi Wasallam sebab mereka duduk sama-sama. Dan Zaid bin Sabit ini adalah seorang sahabat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia kecerdikan. Semasa baginda Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah, uh, budak-budak pakat pergi kepada Nabi. Mak-mak ni pakat bawa lah, tolong doakan untuk anak saya. Nah. Tolong doakan untuk anak saya. Dan kata Zaid bin Sabit ketika itu, baginda Sallallahu Alaihi Wasallam telah memegang kepala aku. Lantas berdoa agar aku ini faqih. Faqih ni orang yang faham, orang yang alim. Nah. Nabi telah berdoa untuk Zaid bin Sabit untuk menjadi orang yang faqih. Maka dengan sebab itu, di bumi Ansar, di bumi Madinah, selepas wafatnya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, Zaid bin Sabit adalah di antara orang yang keenam paling faqih, paling alim di bumi Madinah. Ilmu dia paling tinggi. Sebab apa? Hasil daripada doa yang diberikan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana dia ini, Zaid bin Sabit ini, diberitakan apabila baginda Sallallahu Alaihi Wasallam nak hantar surat. Rasulullah nak hantar surat kepada Raja Kisra, Raja Parsi. Raja Parsi ini berbahasa Nasrani. Ya. Jadi nak kena tulis dalam bahasa Nasrani lah. Bahasa Syriani. Kemudian menjadi satu kepayahan apabila dia pun tak tahu berbahasa Syriani. Maka Nabi SAW kata kepada Zaid bin Sabit, hang belajar. Hampir belajar. Tak mana yang ada tempat, hampir belajar. Kemudian Zaid bin Sabit ini tahu di dalam bumi Madinah ni ada orang Nasrani. Dia pergi jumpa kawan tu. Dia pergi belajar. Dalam masa 11 hari, dia dapat menguasai bahasa Syriani. Itu kata punya faqihnya dia. 11 hari saja belajar. Tak kau yang alim. Fasih lagi bahasa Syriani. Kemudian dia bagi tahu kepada Rasulullah. Dia dah boleh dah, dia kata. Bahasa Syriani ni. Dan Rasulullah kata satu lagi yang kena belajar. Bahasa Ibrani. Yang ni kita nak hantar kepada Raja Rum. Kerana mereka di antaranya adalah orang-orang Yahudi. Dalam bahasa Yahudi ini menggunakan bahasa Ibrani. Sebab kita Taurat guna bahasa Ibrani lah. Jadi, dia kata lah ni hampir belajar pula bahasa ni. Dicari dalam bumi Madinah ni, siapa yang pandai bahasa Ibrani. Kita ada sahabat Yahudi. Di kalangan Yahudi duduk di Madinah, dia pergi. Selama 15 hari dia belajar bahasa Ibrani, 11 hari belajar bahasa Syriani. Dia balik mai kat Rasulullah, dia kata lah ni nak tulis surat apa. Nak tulis surat apa, nak hantar kat raja mana. Boleh dalam kedua-dua bahasa. Dia adalah di antara penterjemah bahasa Nabi SAW. Saya cuma nak cerita sikit lah peribadi Zaid bin Sabit ni. Duduk dengar Zaid bin Sabit. Saya tak tahu siapa dia. Dan kemudian Zaid bin Sabit ini pernah disuruh selepas Nabi wafat. Nabi SAW wafat. Dia kata Al-Quran ni dah tak, dia memang tak terkumpul secara macam yang ada dekat kita ni. 30 juzuk. Dia kan bercamuk-camuk. Ada kat onu, ada kat onu, ada kat onu. Jadi antara yang paling kuat hafazan dia adalah Zaid bin Sabit. Jadi kuat hafazan pun Saidina Abu Bakar dia tak mau nak guna seorang. Kumpul semua para sahabat. Para sahabat. Dia tak mau ada tertitir walaupun satu ayat. Kalau kata ayat tu turun 110 lah kena susun bagi elok-elok. Kalau kata ayat tu turun 286 ayat, 286 ayat tu kena susun mengikut susunan asbabun nuzul tu. Jadi, apabila Abu Bakar berkehendak sedemikian, mereka ni sahabat-sahabat punya susah payah lah. Dan Zaid bin Sabit adalah orang yang paling bertanggungjawab mengetuai proses pengumpulan Al-Quran. Dia menjadi penulis, dia tukang tulis. Dan waktu dia menulis, setiap satu ayat dia tulis, ambil uduk, sembahyang sunat istikharah. Sampai tak makan, sampai tak minum. Keadaan Zaid bin Sabit semakin kurus-kurus. Kerana menulis ayat Al-Quran agar tidak tercicir walaupun satu kalimah. Jadi Al-Quran yang kita baca hari ni hasil daripada penulisan jasa Zaid bin Sabit. Besar tak jasa dia? Besarnya. Seluruh umat manusia dunia membaca Al-Quran. Hasil daripada karangan dia. Sampai dia kata, kalau suruh aku pindahkan bukit, kalau suruh aku pindahkan gunung pun,
Aku rasa tak berat macam suruh aku tulis Al-Quran. Dia kata, aku sanggup kalau suruh aku pindahkan gunung. Aku picangkui sikit-sikit lama-lama habis. Tetapi bila bandar suruh aku susun ayat Al-Quran ini, aku takut bimbang kalau tersilap tulis. Kita ni no, hebat macam mana tulis pun kadang-kadang gugur juga satu huruf kan. Kalau kita duk type, duk tulis mesej pun kadang-kadang satu huruf hilang. Kan ejaan jadi salah. Macam itulah begitu berhati-hatinya Zaid bin Sabit sampai dia meletakkan ayat Al-Quran itu lebih berat, lebih tinggi amanah untuk menulis Al-Quran itu daripada pindah bukit, pindah gunung. Kalau hampa suruh aku pindahkan Uhud ke tempat lain pun aku sanggup. Tapi dia kata bila hampa suruh aku tulis Al-Quran ni beratnya. Itu yang dia jadi sampai kering-kering. Dia jadi sakit sebab dia bimbang, dia takut kalau dia tersalah susun. Maka akan dipertanggungjawabkan sebab umat manusia semua akan beramal. Dan kita tahulah hasil daripada bacaan yang kita baca Al-Quran itu adalah hasil daripada susunan yang ditulis oleh Zaid bin Sabit. Kemudian barulah diperindahkan oleh Sayyidina Osman bin Affan. Dia antara sahabat Rasulullah yang paling bijak, yang paling pandai menjadi jiran yang terdekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sedikit peribadi Zaid bin Sabit agar kita lebih kenal kepada para sahabat. Apabila kita kenal para sahabat, kita tahu hebatnya sahabat. Apabila hebatnya sahabat, maka lebih hebatlah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita tengok apa hadis dia kata bila mana dia diminta Zaid, Kharijah bin Zaid bin Sabit menyatakan sekumpulan manusia telah datang kepada Zaid bin Sabit. Ramai-ramailah kawan-kawan Rasulullah ni, mai kepada Zaid bin Sabit. Cerita tak dekat kami, berkenaan dengan Rasulullah. Kan saya kata, sahabat ni bila rindu dekat Rasulullah, bila rindu nak jumpa dengan Rasulullah, rindu nak tengok Rasulullah. Jadi Rasulullah dah wafat, Rasulullah dah tak ada. Cara macam mana mereka nak buat? Tapilah cari orang yang terdekat. Cerita Sa'ad muka dia macam mana. Cerita Sa'ad macam mana rambut dia. Bagaimana senyum Rasulullah. Jadi nak cerita tentang perilaku Rasulullah, dia pergi jumpa Zaid. Tanya Zaid. Zaid bin Sabit ni di antara sahabat yang hampir rumah dekat. Jiran dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah, apa yang Zaid bin Sabit kata, apalah yang aku nak ceritakan. Dia kata, aku ni dia kata adalah jiran yang dekat dengan Nabi SAW. Yang mana dia kata, aku akan dipanggil ketika mana wahyu turun. Wahyu sampai, duduk tang mana pun, panggil Zaid. Panggil Zaid. Sebab apa Zaid yang akan menulis tu, kata Zaid tu penulis wahyu. Penulis wahyu Nabi SAW. Nabi selalu bawa dia ke mana-mana. Sebab apa? Sebab dia jadi setiausaha Nabi. Dia lah sekretari Nabi. Hebat no? Zaid bin Sabit ni. Dan dia bukan sekretari Nabi ya. Masa lepas Nabi wafat, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pun melantik dia sebagai setiausaha. Kemudian selepas Abu Bakar wafat, naik Saidina Umar Al-Khattab masih mengekalkan dia sebagai setiausaha. Habis wafatnya Saidina Umar Al-Khattab, maka dilantik zaman pemerintahan Saidina Osman bin Affan masih menggunakan khidmat dia. Tengok punya besar khidmat dia menulis piagam-piagam Madinah, menulis segala kerajaan-kerajaan Khulafaur Rasyidin, undang-undang semuanya dia tulis. Jadi dia kata sampai kepada zaman pemerintahan Saidina Ali yang mana berlaku beberapa kekacauan, berlaku perpecahan puak Islam berpuak-puak, maka ketika itu dia pun meletakkan jawatan dia jadi inilah di antara sifat yang tertinggi Zaid bin Sabit. Jadi bila Nabi panggil dia tahulah ni wahyu turun. Tang mana pun Nabi duduk, Nabi akan panggil dia. Panggil Zaid. Kenapa? Zaid diseru, wahyu turun. Bila wahyu turun, maka dia adalah orang yang dipertanggungjawabkan untuk menulis. Sebab tu bila mana Nabi dah wafat, Abu Bakar nak susun balik Al-Quran, nak kumpul balik Al-Quran, panggil Zaid. Panggil Zaid. Dia tahu yang ni tang mana, yang ni tang mana, yang ni tang mana. Allah dia kata, kalau suruh aku pindah gunung Uhud pun aku tak rasa berat macam ni. Yang ni lagi berat. Tu orang tawaduk. Orang tawaduk. Walhal beliau sentiasa berdampingan dengan Nabi setiap kali turunnya wahyu.
Kemudian dia kata, kalau sembang dengan Rasulullah ni, cerita tentang dunia, Rasulullah boleh masuk. Cerita tentang keduniaan. Walaupun Rasulullah tak gairah tentang dunia, tapi dia boleh sembang. Kalau kita ni kadang-kadang nak sembang, gana dia ada duk sembang tentang dia. Rasulullah boleh sembang. Dan kalau cerita tentang akhirat, Rasulullah nanti sembang lebih tentang akhirat. Nah, dia yang akan membicarakan bersama-sama kami. Begitu juga kalau cerita tentang makanan, kan Nabi juga suka makan, kan? Dia pun akan sama-sama membicarakan tentang kami. Semua itulah yang boleh aku ceritakan. Macam itulah dia kata Zaid bin Sabit. Itulah sifat ataupun peribadi tawaduknya baginda sallallahu alaihi wasallam yang boleh aku kongsi bersama-sama dengan kalian. Betapa hebatnya baginda. Sembang pasal apa pun dia boleh masuk. Cuma jangan sembang pasal orang saja. Ha? Jangan memfitnah orang, jangan mengumpat keji orang, jangan buka aib orang, dia tak suka sembang. Tapi kalau takat-takat nak cerita tentang dunia sikit, tentang akhirat Nabi gairah bercerita, tentang makanan Nabi boleh bersembang. Jadi kira boleh masuk lah. Ada ketika Nabi juga bergurau senda dengan para sahabat. Ada ketika baginda juga bermain dengan kanak-kanak. Jadi itu yang dikatakan dia adalah manusia biasa yang menguruskan dirinya sendiri. Ha? Tidak, dia tak rendam dah baju dia tak basuh baju dia sendiri, baju dia koyak dia jahit sendiri. Dia nak minum, dia pergi perah susu sendiri. Kita ni nak minum dah, susu dah ada di dalam peti tu, pergi buka je minum, je makan. Hebat. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kesenangan. Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat kepada Allah Ta'ala. Baik, hari ini biasanya kita akan baca Yasin. Saya mohon kemaafan seandainya ada nama yang saya terlepas sebab saya tak sempat buka mesej pagi ni tentang hajat-hajat sahabat untuk bacaan Yasin. Apa yang saya dapat adalah yang pertamanya, kita mohon kepada Allah dengan berkat kita membaca surah Yasin pada pagi ini agar menantu kepada Kak Rosmah yang diuji dengan stroke